Sifat-sifat yang mustahil pada Allah Ta'ala. Wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui sifat-sifat yang mustahil pada Tuhan, yang jadi lawan daripada 20 sifat yang wajib baginya, dengan dinyatakan satu persatunya. Manakala telah ditetapkan satu persatu sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, 20 sifat. Maka tetaplah mustahil lawannya yang kekurangan itu. Kerana yang dituntut dalam ilmu ini mensabitkan segala aqaid atas jalan tafsil pada segala sifat. Dari itu terlalu besar salah mereka yang tiada mengetahui hal ini, lebih daripada tiada mengetahui hukum-hukum fiqh. Kerana jahil akan barang yang wajib bagi Allah Ta'ala dan yang mustahil atasnya dihukumkan kafir. Tetapi jahil akan hukum-hukum fiqh hanya maksiat jua. Maka dengan sebab itulah dinyatakan di sini sifat-sifat yang mustahil satu persatunya. Yang pertama, adam. Artinya tiada. Maka tiap-tiap yang lain daripada Tuhan dinamakan adam. Yang ini boleh jadi adam. Yang kedua, hudus. Hudus artinya baharu, iaitu ada permulaan bagi wujud Tuhan. Yang ketiga, turutul adam. Artinya kedatangan adam, yang dinamakan fana, iaitu ada kesudahan bagi wujud Tuhan. Yang keempat, al-mumathalatuhu lil hawadith. Artinya bersamaan dengan segala yang baharu, seperti ada ia jirim atau arad, atau baginya pihak atau pada pihak, atau bertempat, atau bermasa, atau kecil, atau besar, atau bersifat sebagaimana sifat-sifat yang baharu, atau mengambil faedah pada perbuatannya dan hukumnya. Yang kelima, ihtiyajun ila ghair. Artinya berhajat kepada lainnya, seperti berhajat kepada tempat berdiri dan berkehendak kepada yang menjadikan dia. Yang keenam, alla yakuna wahidan. Artinya bahawa tiada ia asa, seperti berbilang Tuhan pada zat umpama bersusun dari beberapa nasir, atau ada zat yang lain menyamai seperti zatnya, dan tiada asa pada sifat umpama dua kudrat, atau ada sifat yang lain menyamai seperti sifat Tuhan, dan tiada asa pada perbuatan seperti ada perbuatan yang lain menyamai seperti perbuatan Tuhan, memberi bekas pada mengadakan dan meniadakan. Yang ketujuh, ajiz. Artinya lemah, seperti lemah Tuhan dari menjadikan segala mumkinat. Yang kedelapan, karahiyah. Artinya tergagah, umpama menjadikan alam dengan tidak kehendak atau dengan lupa, serta lalai, atau serta lalai, atau mengadakan dengan ailah atau tabi'ah. Adapun makna lupa, iaitu pada mulanya ada pengetahuan, kemudian masa menjadikan tiada pengetahuan. Dan makna lalai am, sama ada pada mulanya ada pengetahuan atau tiada. Maka lupa itu khas kerana tertentu ada pengetahuan dahulunya. Dan lalai itu am, sama ada pengetahuan terdahulunya atau tiada. Dan makna menjadi dengan ilah itu, iaitu dikatakan wujud Allah Ta'ala itu melazimkan wujud kainat, seperti lazim ma'lul dengan ilah, umpama gerak tangan ilah gerak cincin. Dan makna menjadi dengan tabi'ah, seperti api tabiatnya menghanguskan. Adapun jalan lupa dan lalai, menafikan iradah itu
ialah keduanya melazimkan tenafi ilmu yang membawa kepada lazim tenafi iradah. Kerana iradah menyahaja pada menentukan setengah yang harus atau mungkin, dan menyahaja daripada yang jahil itu mustahil, dan jalan illah atau tabi'ah itu menafikan iradah. Kerana jika dikatakan adanya alam ini dengan illah atau tabi'ah, nescaya alam ini qadim juga. Ketika itu adanya tiada dapat dikosatkan. Yang demikian terbit tahsilul hasil. Yang kesembilan, jahlun. Artinya tiada mengetahui. Seperti dikatanya Tuhan tiada mempunyai pengetahuan sama sekali. Atau seumpamanya, iaitu syak, zan dan waham. Pada barang yang diketahui daripada yang wajib, yang mustahil dan harus. Yang ke-10, maut. Artinya mati. Seperti dikatakan Tuhan hidup dengan bernyawa. Atau bersusun dari anasir yang 4. Api, air, tanah dan angin. Atau hidupnya berkehendakkan makan dan minum. Yang ke-11, summun. Artinya tuli. Seperti dikatakan Tuhan mendengar. Seperti dikatakan Tuhan mendengar dengan alat lubang telinga. Atau ia mendengar pada yang hampir, tetapi tiada mendengar pada yang jauh. Atau ia mendengar pada yang bersuara sahaja. Yang ke-12, amyun artinya buta. Seperti dikatakan melihat Tuhan dengan biji mata. Atau tiada melihat ketika gelap. Atau tertentu melihat pada yang hampir sahaja. Yang ke-13, bukmun artinya kelu. Seperti dikatanya ia berkata-kata dengan huruf bersuara, berlidah, atau ada dahulu dan kemudian. Atau ada dahulu kemudian, sebagaimana yang baharu berkata. Yang ke-14, kaunuhu ajizan. Artinya keadaannya yang lemah daripada menjadikan mungkin. Yang ke-15, kaunuhu karihan. Artinya keadaannya yang tak mahu, tidak menghendaki sesuatu kejadian. Yang ke-16, kaunuhu jahilan. Artinya keadaannya yang tiada mengetahui. Ke-17, kaunuhu mayyitan. Artinya keadaannya yang mati. Ke-18, kaunuhu asamman. Artinya kaunuhu asamman. Artinya keadaannya yang tuli. Yang ke-19, kaunuhu a'ma. Artinya keadaannya yang buta. Yang ke-20, kaunuhu abkam. Artinya keadaannya yang kelu. Semua sifat-sifat ini mustahil pada Allah Ta'ala. Sifat yang harus pada Allah Ta'ala adalah sifat yang harus pada hak Allah Ta'ala hanya satu jua, iaitu memperbuat segala kejadian atau tiada memperbuat akan dia. Maka lawannya wajib Tuhan menjadikan alam atau meninggalkan daripada menjadikan dia. Sesungguhnya Allah Ta'ala mempunyai pemerintahan di dalam kerjaannya, maka boleh ia memperbuat apa kehendaknya, dengan tiada boleh dilawan atau ditegah. Kerana tiap-tiap suatu yang ada di dalam alam ini perbuatan Tuhan, kejadian dan ketukangannya. Dan dialah Tuhan yang menjadikan baik. Dan ialah Tuhan yang menjadikan baik dan jahat, manfaat dan mudarat, taat dan ingkar, dan lain-lain daripada segala ihwal. Maka kesemuanya itu harus pada hak Tuhan. Tiada boleh dikatakan perbuatan itu tiada baik. Kerana Tuhan tiada sekali-kali mengambil manfaat dengan sesuatu dan tiada memberi mudarat akan dia oleh sesuatu. Sebenarnya perbuatannya berlaku kerana menurut hikmah muslihat keadilan. Sebagaimana firman Tuhan, وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. Artinya, dan tiadalah Tuhanmu itu menganiaya hamba-hambanya, yakni Tuhan tidak mengazabkan yang tiada salah.